Flashback. Yang ni lah, ini dah sempat beli. Okay lah, RM120. Hopefully okay kot ni. A few moments later. Hari ni ada sedikit kecewa lah. Aduh, pergi sampai ke Kuala Selangor nak cari basikal folding. Lala sekali tak ada stok pula. Aduh, tapi tak apalah, tak ada rezeki kan, nak buat macam mana. Memang aku actually ada cari spesifik punya model. Tapi kalau korang ada apa-apa cadangan kalau aku nak beli folding bike, okey, korang tinggalkan kat komen. Aku nak dengar apa pendapat korang dan apa agaknya brand yang sesuai. Aku nak pakai yang agak all-rounder, yang boleh buat touring pun boleh, untuk jalan-jalan dekat taman pun boleh, ataupun jalan dekat kayu dekat KL pun boleh. Macam tu lah. Okay? Kalau ada apa-apa recommend, korang letak dalam bahagian komen. Tapi macam mana pun aku sempat lah, belilah juga kan. Dah lah sampai dekat kedai basikal, aku beli apa nama ni, pressure gauge. Minggu lepas aku ada tunjuk dekat korang macam mana nak pilih tube tayar yang betul kan. Okay, so aku nak ambil peluang dalam video ni, aku nak share dengan korang macam mana nak tentukan pressure ataupun tekanan yang paling sesuai untuk korang punya tube ataupun korang punya tayar. So aku beli ni jenama Topic. Okay, memang kalau tengok dalam YouTube pun banyak yang recommend brand ni, yang this one. So aku buka dulu. Okay, rupa dia macam ni. Boleh guna untuk sama ada untuk shredder ataupun valve Presta. So basically dia cuma perlu buat macam ni je. Nanti dia akan bertukar dia punya depan ni. Dia punya tempat letak bateri ni dekat belakang. Okay, dalam kotak ni dia ada bagi sekali dengan bateri. Korang buka yang bahagian ni. So bateri dia yang jenis bulat. Okay, so letak. Okay, dah bunyi dah tu. 1 week later. Minggu ni aku sambung balik aku punya cerita minggu lepas. So what happened, aku tengah cerita kat korang pasal tayar pressure gauge ni. Lepas tu tiba-tiba azan asar masuk. Jadi aku pun berhenti. Lepas tu aku pun fikir-fikir, tak apalah, sambung minggu depan lah, which is hari ni lah. So aku nak cerita balik Now tayar pressure gauge ni, okay, dia boleh digunakan sama ada untuk shredder ataupun Presta. Dan kalau tengok kat sini, okay, dia sekarang unit pun boleh bertukar sama ada nak PSI ke, dalam bentuk bar ke, ataupun dalam bentuk kilogram per cm ni. Apa entah ni, aku pun tak tahu, aku tak biasa sangat yang ni. Okay, so kita pilih lah. Tapi biasanya yang bagi aku rasa lah, yang kita biasa dengan PSI lah. Okay, so macam mana kita nak tengok kalau untuk tayar kita ni sesuai berapa PSI. Tak sure korang boleh nampak ke tak. Untuk tayar ni, dia punya sama antara 6 ke 8 bar, okay, ataupun 85 ke 115 PSI. Bermaksud paling tinggi kita punya tayar ni jangan lebih daripada 115 PSI, dan jangan kurang daripada 85 PSI. Okay, faham? So sebenarnya yang penting jangan lebih pada 115 PSI, ataupun bergantunglah pada kita punya tayar ni, dia set sebenarnya maksimum berapa, jangan lebih pada tu. Kalau lebih pada tu agak bahaya. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang, kalau kita nak try tengok sekarang kita punya tayar dah tengah ada berapa tekanan dia ataupun pressure dia. So aku balik buat tadi, aku tekan, so dia ada jadi kosong. Okay, sekarang kita pergi dekat valve dia, kita buka lah dia punya bentuk dia, cap dia ni, dan kita longgarkan. So apa yang kita buat, kita on dulu. Okay, kita nak kita on, lepas tu kita nak baca dalam PSI kan. So apa yang kita buat, kita terus cucuk sampai dia dengar ting tadi tu, nampak? So untuk basikal aku ni, untuk tayar aku ni, sekarang aku ada 62 PSI. Bermaksud aku kurang daripada 85 ataupun minimum daripada apa yang telah ditetapkan untuk tayar basikal ni. 1 minute 37 seconds later.
Okey, tadi aku ada isi angin lagi dekat dalam tayar ni sebab tekanan dia rendah kan tadi kan. So apa yang kita buat, okey. Wah, macam nak hujan lah. So again, kita pergi pada kosong Okey, kita reset balik kosong. Okey. Dan kita tekan. So sekarang adalah 97. Okey. Dan kalau kita nak release sikit angin, kita boleh tekan kat tepi ni. Nampak? Dia pun turun. Sebenarnya penting untuk kita tentukan tekanan angin tayar kita yang betul. Sebab ianya boleh beri kesan kepada prestasi kayuhan kita. Dia punya logik dia, bila kita ada tekanan angin yang rendah jadi tayar kita akan lebih banyak bersentuhan dengan jalan raya. Dan hasil daripada itu dia akan melibatkan lebih banyak geseran. Bila lebih banyak geseran, kita terpaksa kayuh lebih kuat ataupun gunakan lebih tenaga. Berbeza kalau kita mempunyai tekanan yang optimal, dia punya sentuhan dekat jalan raya tu akan kurang. Jadi kita punya kayuhan pun tak banyak geseran. Jadi kuranglah guna tenaga. Kalau kita punya tekanan angin ni terlalu tinggi pula, okey, dia bermasalah kalau jalan raya tu tak sekata. So apa yang akan berlaku bila kita bawa tu, bila kita kayuh tu, kita akan dapati bahawa dia akan lebih banyak bergegar. Okey, bila banyak bergegar tu dia akan bagi kesan lah juga kepada prestasi kayuhan kita tu. Jadi kita kena tentukan sama ada jalan raya pun okey ke ataupun tak okey. Kalau jalan raya tu memang smooth, okey, elok, jadi pump aje lah tayar tu yang paling maksimum tinggi kalau boleh kan, supaya kita pun boleh kayuh lebih tinggi. Tapi kalau kita tengok jalan tu ada berlubang-lubang sikit kan, dia tak rata lah, senang cerita kan. So kita kena kurangkan sikit supaya bila kita kayuh tu tak banyak gegaran. Aku secara peribadi, kalau jalan tu elok, aku maintain dekat 100 PSI dekat belakang. Dekat depan, tayar depan aku maintain antara 90 ke 85. Tu akulah, pasal aku tengok bila aku guna PSI macam tu, aku rasa lebih selesa. Tapi kalau macam aku tengok jalan raya tu basah ke kan, aku akan kurangkan sikit lagi dia punya tekanan tayar ni. Tapi macam mana pun terpulang pada korang test lah sendiri juga kan. Dan lagi satu kalau kita punya tekanan tayar kita ni terlalu rendah, dia ada lebih banyak risiko untuk dapat pancit. Okey, berbanding dengan kalau tekanan angin yang tinggi. So macam mana pun aku harap korang check juga korang punya tekanan angin tayar korang, supaya korang dapat memaksimalkan performance kayuhan korang. Dan jangan lupa, kalau video ni ada manfaat, tekan butang like, share dengan kawan-kawan, dan kalau belum subscribe, tekan butang subscribe tu. Jumpa dalam video akan datang. Okay guys.